Ya, maksud saya ni begini. Maksud saya ni ngajar Yawi, akhlak atau Mesir saja. Sebab orang lain ngajar bahasa Arab, orang lain ngajar apa dia? Quran. Gitulah kan? Semua juga. Tak berapa comel. Sebab kalau kita tengok di sekolah, di universiti pun, semua persyarat tak ngajar satu. Semua sekolah, cikgu sekolah, orang ngajar bahasa Inggeris, ngajar bahasa Inggeris dengan sains ya mungkin, ataupun bahasa Inggeris saja. Kalau ngajar agama dia ngajar TV. Pasal tak ada yang tumpu. Sebab itulah balik, nak bincang balik. Bui saya 2-3 subjek tu dah lah. Orang ni saya mahir. Orang tak mahir orang lain mungkin boleh mahir. Tak, mungkin bahasa Arab kita tak mahir, kita bagi orang lebih mahir. Barulah kita sapa orang ni. Baru kita pelajar tu mendapat didikan yang sempurna. Kalau pakai ajar berapa dia tak ada, memang tak ada. Tak. Kita pun nak tulis buku rekod jadi payah. Tak, nak tulis buku rekod, nak study belako, semua sekali lah menimpa. Kalau ngajar sikit, dia bila kita buat ABM tu boleh ulang kali sikit. Tidak kalau ngajar mati sekali tu je. Mau sekali tu dia rugi dah. Jadi konsen Allah. Jadi sekolah ustazah tu kurang efektif dah sebenarnya. Sama balik wajah lah deh. Tak ada royak. Saya, ustaz Munawi kibat. Nah, saya kadang-kadang waktu saya pergi, tapi saya tak sempat sebenarnya. Tak apalah, okey. Baik, kita kembali kepada ni. Nilai letak kerja kepada setiap mata pelajaran secara keseluruhan. Itu nilai letak kerja. Sekarang ni, di sekolah ustaz-ustazah tak biasa lagi kafalah. Bila biasa? Tengah tahu tu baru nilai letak kerja ni. Lalu tak tahu nak nilai mana. Cuma apabila kita pergi divisi, kita ngajar, kita tahu secara penilaian bilik kerja. Kita nilai skor saya baik memang, kan? Okey. Selesai. Kemudian ni actual result ni keputusan pemerintah sebenar. Ni SPN, SPMR, SMU, kita tak ada. Kita tak ada. Kita adanya OTI. Peningkatan yang diharapkan. Yaitu dia contohnya dia bermula dari C. Kita nak menjadi A, harapan. Tahu masa harapan bukan perkataan harapan. Perkataan harapan sudah benar. Itu sudah selesai. Sudah jadi kerajaan. Bukan harapan tu. Ini harapan kita kepada pelajar. Boleh tak maksudnya? Harapan kita seumpamanya harapan kita seperti mana yang dijanjikan oleh kerajaan dilantik secara penuh. Itu harapan. Nak lantik bila? Tak tahu. Sebab dia waktu dalam proses. Nah, mungkin tahun depan, mungkin tahun ni. Kita tak tahu. Tetapi proses itu sudah berjalan. Yang kita naknya ialah budak ni daripada Makkah tak lulus supaya dulu. Tahu masa dulu tak dulu? Dulu apa dulu? Tak tahu lagi. Baru ngajar lah. Tak tahu dulu ke tak dulu. Yang pentingnya kalau dia dapat E ataupun dapat 30 supaya dia naik 40. Itu dia panggil OTI. Boleh tak? Boleh tak? Contoh. Dia ni dulu dah. Sorry saya ni Ghazali bin Ma'tai ni dulu dah. Dulu pun bapa tak tahu. Kita nak angkat lagi. Itu dipanggil OTI. Tahu OTI bahasa Inggeris apa tu? Professional Target. Tak saya nak sebut tak salah. Susah salah sebut. Nah, okey. Ini target dia. Kemudian akhir sekali keputusan akhir yang diharapkan. Dia ada 3. Akhir sekali akhir tahun. Pesa sungguh. Pesa akhir dan sebenarnya dalam PSA dalam kapal ni 2 kali dia setahun dia PSA dah. Tengok tamat tahun dia tak ada. Nomor kalau kita nak tengok expect target result. Akhir sekali kita nak supaya dia boleh lagu ni. Inilah keputusan akhir yang diharapkan setelah murid melalui keseluruhan pembelajaran. Kita mengajar dulu. Di hak ni tak akan sampai kecuali kita mengajar.
Kita dah ada OTI, kita sudah ada kita ada TOV, kita ada OTR dan OTI dan kita ada ETI. Ni setelah kita melalui proses yang kedua, dia tak main sini dulu. Tapi ke mana-mana pun dia akan mari. Tanpa kita tahu, besok boleh ke tak? Boleh, dulu ke tak? Tahu lah, mau tanya target ke apa. Dulu tak duduk ikut dia lah. Yang pentingnya aku terpayah nanti pula. Nah, tapi kalau kita pegawai kerajaan dia panggil lara tugas tahunan kalau siapa ketemu jabatan kita tengok. Nah, kita sepatutnya ustazah ni penyenaras dan berusaha kita tengok ni tak dapat target 5 kali dah kita. Contoh, tapi tak berlaku begitu kecuali ada kes-kes khas. Nah, kecuali kes-kes yang tidak ada komitmen dan sebagainya, usahakan yang buat. Sebabkan kita tak boleh nanti. Tuan-tuan yang ustaz-ustazah yang ada ni, setahun kalau tak dilantik jangan dibangga. Enggak boleh. KPI dicapai atau capai lah. Setiap tahun dia melatih. Maknanya akhir tahun kan dia akan terhenti dengan begitu. Start dari bulan 1 sampai bulan 12. Bulan 1 tak jadi jangan lupa kau kerajaan. Kau urus ni kerajaan. Nah, jangan lupa sebab tak capai tu ni. Jadi apa yang saya nak harapkan ialah supaya kita buat sesuatu. Balik rumah ustaz-ustazah buat ni TOB, OTI, ETR. Ada penyelaran royak ke pada? Tak pernah sebut. Oh ni lah penyelaran yang bagus. Saya dengan Ustaz Warid jebok mula-mula kata royak. Tanpa lagi. Supaya dia buat. Dan dia maklum kepada ustazah. Tak apalah. Kalau dia tak royak, kita buat sendiri. Balik royak ke rakan-rakan yang lain. Tolong buat. Kalau kita tak buat, boleh kata. Boleh tak buat lagi dengan kita. Pakai kayu, bangun sama apa-apa. Contoh. Kaki siapa tak siapa, siapa tak siapa ini. Kabar tak kabar gitu. Contoh. Saya nak mari kepada rumah saya ke sini. Maka masuk dalam sesi. Kita kena ada target lah. Nak tunggu apa? Nak mula kelas apa? Kalau mula kelas pukul 8.30, kita kena tunggu awal pada tu. Sebab traffic light dan jam dan sebagainya. Ada apa boleh kita alihkan terlebih mulut terpilah atau nak lari saya tak bawa. Itu dipanggil sakit. Boleh? Supaya faham. Kita nak masuk kelas, pukul apa kita masuk kelas? Sekolah, apa mula? Pukul 2. Pakai teknologi pukul apa? Ikutlah pukul apa yang kita pukul ada. Pukul 2 tu mula kelas dah. Semua juga guru pagi. Guru pagi 7.45 masuk kelas kan? 7.30 dia sampai dah paling lewat. Tak kata 7.45 baru lagi. Bukan baru lagi bawa siapa. Sebab awak PDP sudah berjalan. Ini dia panggil target. Boleh ke tak? Boleh memahami? Okey. Sasaran. Sebab kita ada sasaran kapal kita, objektif dan sebagainya. Contoh ni, nama. Kena ada sasaran nama ada? Tak ada tidak? Ada dah. Mengajar jawapan dah ni nama. Jerua dia berlaku, jerua dia 3 kelas bawah-bawah lah, bukan kelas tak 2, ada katanya cepat, tak 3 lah, yang pentingnya ada senarai nama. Apabila ada senarai nama, kita ada senarai nama, kita kena buat ni, lelaki perempuan tu, biasalah, kalau buat lelaki perempuan pun tahu tu, kalau punya ni nama ni, bensin, bertukar, tak pernah beda kan, contoh. TOB, kau mula-mula tadi, lalu ada pada TOB? Tak ada. Okey. Kalau orang mengajar darjah 2, dia tak ada TOB. Siapa yang mengajar darjah 3? Angkat tangan. Jawab. Tak seperti lagi darjah 3. Okey, jawab. Jangan berhenti tak lenoh Tak ada tak berhenti. Jawab. Darjah 5? Ada. Darjah 5 darjah 5 kan? Okey, tunggu. Maknanya ustazah mengajar jam apa? Darjah 2. Okey, siapa orang mengajar darjah 2? Katakan. Satu berapa? Berapa tahun mengajar? Termasuk je. Berapa tahun? Okey, Okey, jadi apa yang saya nak pastikan ialah hak mengajar tahun 2
tahun ni memang tidak ada TOP lagi. Sebab dia tak pesta lagi. Dia tak ada markah apa lagi. Cuma kita nilaikan lagi. Tetapi orang kata tahun 3 dia sudah ada peperiksaan akhir pada tahun lepas. Ambil markah itu letak sebagai TOP. Boleh ikut kok saya. Nampak kau tak? Tak nampak lampu duk sepong. Tak nampak lagi. Nah. Tak. Nampak tak? Ambil orang tanpa letak sebagai TOP. Dia besok pertama setengah tahun tu adalah sudah dikira OTI. Tahu OTI? Apa tadi OTI? Peningkatan yang diharapkan. Kemudian OTI? Jangkaan yang diharapkan. Jangkaan ini contohnya ni akhir tahun. Ni terlepas lah dia 3 tahun ni. Nah, orang terlepas dia boleh makan. Contohnya dia buat setengah tahun. Hak ni kita cadang OTI-nya. Sebenarnya dia dapat hak ni. Hak ni dua OTI 2 OTI 3 ni contoh saja. Sebenarnya kita target dia, harapan dia selepas dia kita ada TOB-nya 58. Apa ada ni nama ni? Nampak saya? Nampak. Nampak saya benar. Okey. Dia kita harapnya dia dapat 61. Cadang-cadang kita mengajar sungguh dah ni. Buat macam-macam cara dah. Sepatutnya dia boleh. Tapi apabila dia biasa dia boleh hak ni. Lebih daripada hak kita target. Bukan target lagi OTI ni bagi apa tu? Jangkaan yang diharapkan. Dia boleh 63. Ini hak dia dapat 63. Ada hak tak sampai 61 dia dapat 58. Kita kena tulis situ. Tak sampai 2, tak capai 2 markah lagi. Dah 58 dengan 1 markah. 3, 2 panduk. Tak capai 3, Pak. Kalau tak capai 3, mana dia lemah? Subjek tu, subjek katakan kita kata Quran lah. Dan ataupun sirah. Ataupun akidah apa-apa dia tak capai 3 dah markah. Mana nak cari 3 ni dia kurang 3 ni mana? Kita kena cari dia lemah di mana. Tidak pakai periksa-periksa kau ikut. Biar boleh buat apa. Boleh ni. Jangan ajar. Kita tengok dia di mana lemah. Mungkin dalam sirah tu tajuk ni dia lemah. Kena ajar lebih tajuk. Boleh? Kalau Quran dia lemah, mungkin dia lemah di bahagian tajwid. Tajwid itu banyak. Tajwid itu mak ke apa? Ikhwa hakiki ke? Gau dia ke? Izhar ke? Ini dengan ma'alun apa? Makharijul huruf tu tak ada dah tu. Sah? Dia lemah bahagian tajwid makharijul huruf beliau lah. Maksudnya dia lemah di mana tajwid itu. Bukan pakai buku kata. Semua juga. Kalau Ustazah mengajarkan peperiksaan dalam setengah tahun atau akhir tahun tu, Ustazah bincang dia punya soalan itu bincang bukan secara umum. Memanglah secara umumnya sekali. Lepas tu bagi saya tak adil. Salah mana? Kena di tempat hak saya salah. Orang lain itu saya salah. Maka kena dibetul Pak salah. Pak Ustazah dibetul Pak dia orang ni. Dia tak sama. Barulah dia bagi sapah ambil kita nak. Kalau royak dah kau gitu je kan. Tunggu kita ngaji kita dululah. Betul lah. Ni lagu ni jawapan. Pak Panas datang salah tak pandai. Kapal pun begitu. Baguslah dia jadi ada penambah baik. Baikkan. Boleh buat kan dalam? InsyaAllah pahala dia. Kalau insyaAllah buat, insyaAllah anak-anak pun kita akan sampai. Jadi, hak sini ni, saya contoh saja. Hak sini ni adalah OTI contoh kan. Tetapi pencapaian yang sebenar dia dapat honey contoh. Kena tulis lah. Tambah berapa ataupun dia kurang berapa. Mungkin ni kita kata dia tambah 3, mungkin tambah kurang ke markah dia. Tetapi cara nak buat KPI ni ialah mesti kita 0.03%.
Belajar dah belum juga. Dah. Tak ada pernah belajar. Yang dalam matematik tu pun tak ada. Tak apalah. Kalau tak belajar lagi kali tu belajar. 0.03% daripada markah asal naik banyak tu. Mungkin naik 2, 3, 4 markah lah. 10 lah mula. Dan kalau kita buat head count ni, dia ada kaitan dengan KPI pula. Berapa warna, berapa dua ustaz, pakai wala KPI lagi. Dia tahu lagi balot saya lagi. Mari tak kena ingat dah lagi. Sebab itulah kena catat sikit dah. Sebab kita ni dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ingat laku. Dan ingat laku pernah apa kita? Betul tak? Ingat alam yang bodoh, ingat alam yang dewa dulu yang orang yang nak kita. Oh, serang upah tu. Itu harus ingat setengah. Tak? Baik. Jadi untuk itu dicatat. Apalah. Okey. Boleh memahami dah ni? Tak boleh. Tak mana nak buat KPI ni, nak buat head count ni boleh? Nampak kau? Boleh banyak balik saya. Tak mana nak buat? Nak buatnya mula balik ialah bagi darjah 3 sudah ada markah. Ambil markah dia terletak sebagai TOB. Lepas tu kita buat OTI, jangka dia sebab kita nak boleh berapa. Boleh? Lepas tu kita tokso lagi yang tempat yang terakhirnya ialah ETR. ETR tu akhir tahun. Sepatutnya budak ni boleh banyak ni. Boleh tak boleh tu kita lagi. Kita target. Targetnya boleh enawan boleh pak ni. Aku ni. Kadang-kadang tak ada nak beli kalau kita nak. Minta dia habis nanti. Tak apalah, tapi ada target. Boleh. Kalau kalau buat enawan dia mudah sensitif. Sebab PT ni dengan enawan je. Kalau itu dia lama nak masuk tak? Tak apa. Itulah suasana yang sepatutnya kita buat. Baik, ini adalah catat alih. Lagu mana kita nak buat? Sebenarnya catat aliran pelaksanaan head count ialah pertama, mula-mula sekalinya kita kena kenal pasti pelajar. Budak yang sekarang ni tak sebut banyak lah markah dia, tak sebut ETR banyak, tak OTI banyak, tak sikit-sikit pandai dengan dia. Tapi kalau budak ciri-ciri tak tinggi pun apa. Dia ni kita ada dah mana tak? Ni kan dulu kena lama. Okey. Ni kita kena pasti belajar dulu. Budak ni setahu mana pencapaiannya. Baru boleh buat TOB, OTI dan TTR. Kalau kita pakai letak gitu tak jadi apa? Tak jadi bahagian. Kadar ada atas kesan. Yang penting sekarang ini kita nak pada impact ataupun kesan kepada pelajar. Kita ni ngajar tu setara mana dia boleh. Kau sekadar masuk gitu ya. Sebab saya mari ni nak impact ustaz dah balik daripada kursus ni boleh buat di sekolah. Ada acknowledge. Kita nak kesan tu. Kita ngajar supaya macam ustaz kata tadi. Mari. Dia tanya kita, kenapa guru pendidikan Islam lagi, guru bahasa Arab, guru Jekoh lagi, guru kapal lagi tak jadi hijau berbulu? Mari kan tanya-tanya tu. Pak kita jadi guru kapal sendiri tadi, jadi hijau. Kita jadi sendiri tadi. Lupa apa tu apa? Bisa tak jadi hijau berbulu? Tidaklah dapat. Maksudnya ada masalah-masalah yang belum selesai. Walaupun tidak keseluruhan begitu, tidak semua sekali. Peratu itu adalah, bukan kita nafikan. Jadi TOB-nya ialah proses nak buat TOB. Kita mesti mula dengan pencapaian murid. Tengok kemampuan murid. Kemudian kita target dia, menetapkan target dia tu. Kita nak buat tamak sekali tu, kena menetapkan ETR dan OTI. Kena kita tetap dua tadi saya tadi. Kena tetap dua tu dulu. Baru kalau tidak dia tak jadi. Dia mengajar dengan tidak ada haluan. Okay. Kemudian kita kena melaksanakan PDP, PNP, proses pengajaran dan pembelajaran. Murid itu nak belajar, kita pun nak mengajar. Memang kita nak mengajar jauh.
Tak kayak kita sih ngajar, ini ngajar lah. Cuma apa yang pentingnya seperti mana yang kita bicara kemarin dan semalam. Innamal a'mal binniyat, ada kena ada lah dalam hatinya. Dan kalau bi sekadar tak niat, siapa betul lo sekolah. Betul, siapa klik. Ada apa kada? Ada. Kita sudah berada di satu tempat yang baik, maka niat yang baik, dapat guru mengajar, dapat ilmu pada belajar, dapat pahala kita pun dapat. Sedangkan kita buat dah. Sebab itulah kalau kita mengaji dalam bidang tasawuf kan, tasawuf sikit. Ngaji lah contoh ni. Tasawuf ni dia atas sikit pada fiqh. Maknanya ada fiqh ni, maksudnya buat hak syarat-syarat cukup sesuai rukun syarat dia selesai lah. Tapi tasawuf dia kena ada keikhlasan. Ikhlas itu. Hati. Dia ada kaitan dengan hati. Dan fiqh ada, tapi tarah dia tinggi sikit. Iaitu ialah tasawuf ialah kadang-kadang kita huruf, dia panggil huruf. Apa huruf? Apa maksud huruf? Belagu, ragu, terperdaya. Huruf ni terperdaya dalam istilah tasawuf ialah terperdaya. Kita terperdaya dengan keadaan. Maksud keadaannya orang di sekolah, kita di sekolah. Tapi dalam masa yang sama kita niat lain. Terperdaya lah tu. Nah, jadi kita buatnya penilaian dalam melaksanakan proses pengajaran itu, mengajar dengan sempurna, buat kalau perlu buat EBM, buat EBM. Ada kesulitan ini? Ada tak? Sangat yang kita mampu. Ada, bagus lah. So semestinya kalau saya nampak EBM tak perlu sangat pada dengan gol ni. EBM dah. Kalau kita tak mampu boleh ngaji, kita guna handphone, dengar setelah ada. Bangku telefon ustaz lah. Maaf pada saya ni buat dekat saya bah ni. Ini kat dia kena modul kat sini. Moga-moga kalau ustaz aku macam-macam kalau boleh masuk. Ini EBM. Audio dan sebagainya banyak ada dalam ini. Jadi ini adalah kreativiti kita nak ngajar. Jadi proses mengajar itu penting. Kita niat dengan baik, kita ngajar dengan sempurna. Rasa puas hati dah. Yang pentingnya kita rasa puas hati dah kepada kita ngajar kepada pelajar. Kalau kita ngajar sekadar nak melepaskan batu di tangga, maka hasilnya tak seberapa. Dan kita akan bertanggungjawab dengan Allah nanti. Dan pastikan juga kita juga ada anak nanti. Ingat itu. Kalau tak ada kita tak kahwin lagi pula, anak saudara kita ada, orang lain akan ngajar anak saudara kita. Dan kita ngajar agama, orang lain ngajar anak kita sains, matematik dan sebagainya. Kalau kita tak ngajar dengan tua, orang lain akan ngajar boleh ke anak kita? Hebat mau nak dah rodo. Sebab apa anak kita berjaya? Sebab mak dia jauh. Kalau mak dia tak jauh, kecil saja, tak Allah. Orang dalam WhatsApp ni macam-macam nak berdakwah. Mai suruh tak dia mau. Tadi. Tadi. Banyak. Ada orang tadi. Patutnya boleh lah. Tak ada sampai kaca dalam di sini. Tapi tak boleh mahu juga. Tak tahu dah. Berat. Sebab ikatan pertama daripada syaitan itu tak terlepas. Tak ada macam keluar. Kita ni, pertama ikatannya apabila kita bangun tu, terlepas. Ambil semayang Di semayang butuh pula. Tapi ini tak lepas-lepas. Aku suka lagi kan. Tak apalah. Itu sering. Okay. Baik. Kemudian kita buat penilaian. Kita ngajar-ngajar, kita nilai. Boleh tak kalau kita ngajar salah ni boleh mahal tak? Kita nilai. Program pengukuhan dan pemulihan. Kalau dia kita ngajar dah, kita buat ujian dan dia tak ukuk lagi, lah ke mana nak buat ni? Teknik lah pula kan. Kita buat penilaian. Mungkin cara penyampaian yang kita ngajar slow. Kita ni tak backing. Ustaz dah kata tadi. Bukan nak backing, nak tegas. Backing orang tak sahur dah buat backing. Jam-jam yang dulu ya backing ni. Jam-jam tahu. Orang tak ingat backing. Musuh kan. Nanti ingat bodoh gitu orang. Bodoh risau kan. Nanti ingat, nampak bodoh dia pula. Nah,
Tak sebaiknya apa yang pentingnya cara berbicara, cara kita melayani kerenah pelajar-pelajar, dan kerenah pelajar-pelajar yang bermacam-macam itu adalah satu ujian kepada kita. Setiap orang memang ada ujian, dan sabarlah dalam mendidik ini. Kita boleh misalnya orang Rasulullah dari itu zaman sahabat lagi itu, orang lain lagi itu dalam globalisasi ini banyak kali orang. Jadi sabarlah kita dalam mendidik, dan Allah telah pilih kita sebagai pendidik. Walaupun 3 jam seminggu, 3 jam seminggu, bukan 3 hari seminggu, 3 jam sehari, 9 jam seminggu. Walaupun 9 jam, tuan-tuan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah katalah saya ni hanya guru kapal, jangan. Tak usah. Sebab yang menilai bukan manusia, Allah yang menilai kita. Kalau setakat manusia, dia boleh tengok berita kan. Oh, comel. Beres, oh, ni tak jauh ni tadi. Itu kan. Nah, tapi Allah yang menilai, itu hak pentingnya. Dan kita buat suatu benda ini bukan kerana majikan dan sebagainya. Tak ada majikan, tak ada penelaran, ngajar betul loh. Atau kalau tak ada penelaran tak sama aja. Pakai juga, buatlah dia jauh. Nak kita lagi lah. Lama salah kena. Dah. Sama ada orang nilai tak nilai itu tiga orang itulah. Tapi yang pentingnya kita kena ingat bahawa kita buat satu benda ni kerana Allah. Besar. Tak jadi sumak kali lah. Kalau penyelarah tu bini macam-macam kau apa, saya bukan kerja untuk Allah. Saya kerja untuk Allah. Besar. Tak ada sumak. Lalu kata dua lama ni pergi dia. Jaga penyelarah ni. Okey, selesai. Kemudian pelajar membina graf prestasi diri. Kita kena bincang dengan pelajar bahawa awak ni learning hidup setahun ni. Saya bercadang, berhasrat supaya mak dapat markah banyak ni. Mak boleh lagu ni. Banyak dia tahu. Banyak dah tahu dulu. Tak ada nak bayar apa-apa 2 bulan. Kenal ada kau pelajar-pelajar kau. Kau ada bahasa cemuk kau nama tinggal muka baru kan. Tak apalah. Yang pentingnya kita bincang dengan pelajar bahawa awak ni dapat markah ni. Ustazah harapnya kalau biasa dapat banyak ni, akhir tahun ni markahnya. Kalau tak dulu, biar dulu. Kalau kita pakai buat gitu rasa boleh kali ni. Agak-agak boleh kali ni. InsyaAllah dia pun rasa suka. Biarlah dalam kerana masing-masing itu kerana pelajar biasalah budak. Usah ke budak cikgu ni pun kerana juga aja. Saya yang jaga guru di jabatan, jaga guru-guru pendidikan Islam. Lalu dulu dia panggil guru pendidikan Islam, guru Jacob. Nah, lalu namanya guru pendidikan Islam saja. Dua-dua. Kerana ada, ustaz ada, macam-macam kerana. Jadi terpaksa kita berbincang lah. Ada macam-macam lah. Biasalah. Ini orang jadi cikgu tu, orang tak cikgu. Ada kan dia lah. Dan apabila kita bincang dengan dia, prestasi dia, supaya dia boleh banyak ni. Abang kena ngaji banyak sikit lah rumah. Royak nasihat dan sebagainya kepada dia, dia akan menambahkan peningkatan rasa nak belajar. Hak kita secara umum tu, ramai-ramai. Hak dia sorang-sorang ni. Hak lemah sini banyak. Ni hak ni awak kena balik baca tajwid, bahagian tajwid. Awak tak ingat tajwid kan ni. Baca contoh dah, baca letak bukan apa semada lah. Mana nak saya bacakan mana? Baca kunut ya. Tak apalah ada kesilapan sikit-sikit itu biasa. Sebab kita ni bukan agak kita betul belakang. Ada kesilapan ibu dan sebagainya. Nah, manusia biasa gitulah. Tapi apapun kena berhenti. Banyak gitu. Nah, okey. Kemudian kita buat analisis. Kalau tak capai sasaran, nak buat apa ni? Hak capai, kita nak naik lagi. Dia siapa ada kita katakan dia boleh markah 30. Kita nak anggap OTI dia dapat 40. Boleh 40. Takkan nak kekal 40 tu. Akak lagi. Kalau boleh. Kalau tak boleh kasih tu. Boleh saya menunggu. Kita mudah gini. Lalu ni kita pakai betul.
Sebab benda lah benda. Jadi dah. Ada orang mahal daripada Amerika. Simplicity. Oh, kita nak pakai simplicity pun tak. Tak kena main Amerika sama. Mahal tak Amerika? Oh, City tu mogok. Oh, mahal ke dia saya nak sponsor kita kena pakai. Dah tahu kok. Tahu pun nak mogok apa. Kita yang simplicity mahal. Simplicity ni mogok. Lagi pakai kan tu? Tak lengket ni. Oh, dah lengket. Tak apa lah, maksudnya begitu. Kalau boleh kita nak lebih baik. Tapi kalau lebih baik tadi kita pakai merosot kamu kau kita pakai kamu tak apa. Mesti molek lah dengan kaki kita ada ni. Sesuai lah. Okey, besar. Kita kena analisa dia. Oh ni tak boleh, oh ni boleh. Apa tak boleh kamu barulah budak ibadat, barulah budak tu dapat seperti mana yang kita harapkan. Boleh ke tak gitu? Sebelum ni ada mikir tak lagu ni? Ada mikir tak? Oh, ustaz ni ke depan romo, alhamdulillah. Bertua kita latih dia. Tapi nyelak dah ada ya. Nyala banyak tu. Saya Romo. Nyala jadi jumpa ustaz juga. Tengok kau sokok tu pun. Juk mata ibu. Kan? Mau pakai pilih semua semua kena juga. Okey. Apa itu kau banyak? Siti sudahlah. Baik. Kita kena analisis. Guru subjek menyediakan analisis prestasi dan postmortem keputusan. Kita dapat keputusan dah apa dia lemah mana. Tahu postmortem? Apa maksud postmortem? Bedah siasat. Nah, bedah siasat. Kalau mati, apa dia mati? Budak ni tak lulus, apa tak lulus? Lemah mana? Maksud dia postmortem. Boleh? Agak-agak boleh buat kau. Dengan tiga jam tu boleh buat kau. Tak ada banyak subjek tu kata tak suruh ngajar banyak. Klik kau ayat kepada penyelarang. Wih 3 sudah, saya ataupun 2. Dia gini yang mudah. Kita ngajar tu banyak subjek kan? Wih dia ngajar 3 subjek, ni 3 subjek, ni 3 subjek, ataupun 2 subjek. Kita uliah tu, kita jadi pakar dalam bidang tersebut. Contoh dia tahap 1, 2, 2 dan 3. Kita ngajar 2 dan 3, cepat jadi 5 kan? Kalau ngajar jangan kita, wah saya bisa, boleh saya. Kalau boleh jadi 5 tak nak ngajar. Kalau dia tu glamour lah. Bui kau boleh. Tak sudah sehulah. Sehulah pun. Dah. Oh, ayo benar. Tak sudah kau ya. Oh, nak mati dah setengah. Jadi kita baru masuk ya ini. Oh, ayo jadi saya mesti. Kau lama dengan jadi mati dah. Apa boleh cik lagi. Tu mau kopi. Baca apa pasal kan? Kata ejah saya mati, saya terus builah ya dulu. Lewat saya lah. Nak boleh dapat satu kan? Satu ketika sudah habis itu. Oh ya pada website ketak kita. Dia ada 3 orang kan. Orang ni kata okey, orang ni kata hantar kata okey. Builah dulu saya, tidak mati saya terus. Dia pun pergi dulu hotel lah boleh. Boleh nak meraih boleh. Iya. Okey. Kita buat postmortem tadi dah. Kemudian panitia menganalisis pencapaian. Kita kena bincang dalam musyawarah kafah. Musyawarah kafah tu bukan nak kata musyawarah bila kita nak orang jadi hari raya. Bila nak jadi orang jadi maulud, orang tak perlu bincang tu maulud di mana dia. Hari raya di mana dia, tak perlu bincang dalam musyawarah kafah. Biasa di sekolah ni bincang tu. Oh awak jaga, minai, awak bagai dah. Jangan ni, mana awak air? Tak banyak orang tu. Bincang ada kaitan dengan pelajaran. Sebab itulah musyawarah pengurusan kafah biasa dia bincang hal subjek kurikulum. Ni tak bincang tu maksud tadi baru masuk. Dan apabila ada knowledge macam ni bagi pandangan kepada dalam musyawarah nanti bawah.
Ustazah patutnya kita cek begini. Dulu saya bincang Mas Ali di SPA di Besung di Wai Lagu ni. Boleh kau kita buat ni? Ayat mau beres ni mau. Dah. Oh tak boleh kena ngomong. Oh saya dengan ceramah tidak lagu ni. Mana pandau saya bengong lagi. Apa ni lah dia. Tasuk kecil bahasa tu. Dah. Dah. Buat kosmote mesyuarat kurikulum ni. Ada sini mesyuarat kurikulum sekolah ataupun mesyuarat pengurusan kafah kita bincang kurikulum untuk menganalisis perbandingan yang strategi dan sebagainya kita bincang. Budak ni tak boleh, siapa boleh tolong ni budak ni? Mungkin ada orang lain boleh tolong, dia tak boleh dengan kita. Mungkin orang lain boleh tolong, tukar kita tukar pula. Saya ngajak kelas biar orang lain mengajar saya. Sebab saya dah pergi kelas tu, saya pakai baju merah sama, itu pasti baju merah. Lepas tu saya buat kalau meeting dia kata saya kata meeting saya. Kerek. Dia kata saya kata meeting dia. Tak boleh. Kena mari hok tu dia pula dia. Kita kata contoh. Kan? Okey. Kemudian kita tengoklah keputusan keputusan sebenar. Itulah namanya ETR. Boleh? Expert Target Result. Boleh kata. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau tak boleh, dia naik dalam pair pula. Buat target lain, semua orang kena buat. Buat ni semua subjek. Subjek semua mata pelajaran itulah. Qurannya, akidahnya, semua sekali. Berapanya? Banyaknya. 8-nya. PCHI-nya sekali. Budak ni boleh dulu pada. Ada yang PCHI dulu. Apa dia tak dulu? Sebab dia baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Tapi dia tu jenis autism. Kena dulu lah. Besar. Inilah contoh TOB, KPI, ER. ER tu actual result tu tak usah masuk lah. Ini contoh-contoh. Contoh lah yang saya maksudkan tadi lah. Kemudian naik kaum mustahak untuk kita dapat data. Data markah peperiksaan setiap murid kita nak pernah ada. Dan ni tak ada lagi. Siapa dia ada dah markah hafal lepas, hak ngajar dia 3. Dia ambil dah markah tu. Tak pernah ambil kan? Cuma tahu dia jadi 2 dulu. Budak jadi 3, tahu dia. Kau tak tahu ke? Tahu dah dia ni udah jadi 3 ni. Maka budak tu jadi 2. Klik tu tanya cikgu lama, mana markah dia orang budak-budak ni? Saya bawa klik terus ni, semangat ni. Kau yang ni. Ambil markah. Mana markah Quran? Oh, cikgu dia kena beritahu. Kalau mana markah. Sebab tadi si pen sekolah. Tadi si pen sekolah. Tanya penjelaran, mana markah budak ni? Ni bahasa Arab ni mana markah? Jauhnya mana markah? Ustazah pun ambil itu sebagai kau tadi? TOP. Maka, biar nyung dah. Tak boleh. Nyung tu hok model. Nyung hok model kan? Tujuan kita berkursus ialah untuk menambahkan semangat. Molek lah tu. Nyuruh untuk benda elok dah. Kemudian pencapaian nama dan kelas yang boleh ada dah. Nama ada nama? Ada. Kelas mana tahu dah? Ada. Berapa kelas soal-soal? Banyak kelas ada. Tidak. Kemudian setiap guru mata pelajaran ada data-data head count. Kena klik buat head count. Hak mengajar jadi 3 kena buat head count. Hak saya ajak tadi. Saya ajak tadi. Ngajar jam berapa dah? Jam 2. Selepas dah. Tunggu setengah tahun baru dia dah. Jam 12 tu? Ya? Ustazah? Jam 3. Boleh buat akaun pasal ni? Baik sana. Cuba ya saya nak tahu penilaian boleh dia. Sekarang mana akaun? Cuba. Kena minta dulu markah dia dah ada 2. Kena markah dah ada 2 dulu tu tahu. Untuk kau ni? TOP. Batu putih air ni awak apa? Air tu kena nilai lah setiap orang. Enggak, ini kata. Target. Kena buat target. Tengok tahu tu dia. Berapa nak target? Itu markah 10 lah. Tapi ada asasnya ialah 0.3%. Okey lagi. 0.03. Okey lagi. Lepas tu ada 3 penilaian ni. Untuk ITR. ETR. ITR.
last kali duit so akhirnya boleh ya Tuhan. Maknanya saya sudah buat penilaian kamu main dengan jalan Sumati. Sumati ni masa mana? Pemati aja. Oh, dia mesti buat ni kat dia ingat OPT ya. Sumati tak ingat. Tak apalah tak ingat. Gini, kalau awak mengajar dalam kelas ni lalu dia panggil apa? Sumati. Kalau lepas pada mengajar tu panggil apa? Sumati. Macam saya tanya Ustazah tadi, Sumati ke Pomati? Pomati. Akhir bulan ni nanti PT. Elam. Biasa berapa bulan dapat elam? Ni 7, tak kira dua kita tadi tidak tak kan? Tak kira lah mungkin lewat sikit tak lewat banyak. Dulu lewat benar. 3 bulan kalau gaji dah jalan cepat dah dalam. Kenapa tidak boleh beri dalam bulan yang sama? Nak cerita bab fitis. Telefon ngasuh fitis ni berapa tak boleh sama? Sebab ustaz-ustazah belum cukup dia punya nak kira dia punya jam mengajar. Mungkin kalau kita katakan saya pernah berbincang dengan pengarah JPP itu Datuk Muhtar. Tahu apa tak bui selalunya 25 bulan bui. Dia kata kalau ke bui selalu silap-silap dia tak main sekolah. Dia bukan tak kata main sekolah, dia asyik ngajar. Tak pernah ambil meeting aja. Meeting tadi nak ambil mana? Dia sudah tidak ada. Kalau cikgu dia boleh ambil balik. Cikgu pegawai kerja lain dia boleh ambil balik sebab dia gaji dia melalui semua sekali tu. Dia boleh tarik balik. Tarik pension lah, tarik macam-macam boleh tarik. Nak pension tu, dia tak bayar tukar lah, boleh tarik lah. Macam ustazah, berhenti. Suami kata kita kena pergi Maroko. Saya nak kata. Dia pun pergi ke Maroko. Baru ngajar 15 hari. 15 hari lagi boleh gaji dia. Nak cari mana gitu. Tadi pun bukan bayar. Harus bayar tak bayar. Musuh kok tu. Bayar dah biti-biti kan? Tidak juga. Tak apalah. Sekian dia tak kena bayar. Baik, selesai hari ni. Okey, guru mata pelajaran berbincang dengan murid. Tadi kita buat ITR. Kemudian bersama guru dan setiap murid bersama memantau kemajuan murid dengan berkala dengan CPD guru. Maknanya cikgu dah belajar, dia tahu keadaan dia sebenar. Boleh? Sumpah saya, cerita PTPN saya tak terlibat. Saya, Alhamdulillah, saya belajar mahasiswa kan. Belajar ambil gaji gitu. Tak ada PT, ini dah sepak kalau. Tak ada masalah lah. Macam Ustazah ni, belajar dengan duit tu dah, kena bayar lah. Kemudian ini istilah. Cerita dah istilah. Istilah ini sudah kita. Kalau dalam Kementerian Pendidikan dia ada SKPM, Standard Quality Pendidikan Malaysia, dia ada standard. Kita pun mengajar kafah ni dia ada standard. Supaya tidak dipandang bahawa kafah ini hanya sekadar ada saja. Sedangkan kafah ini adalah satu pelengkap kepada pendidikan Islam pagi. Pagi aja dah. Petang ini adalah pelengkap. Bahkan kadang-kadang guru kafah lebih baik daripada guru pendidikan Islam. Kadang-kadang guru kafah pun sama-sama saling membantu di antara satu sama lain. Sebab guru pendidikan Islam pagi tak mampu buat belakang. Contoh Cambridge Arizona, tuan-tuan akan dijemput. Saya akan dijemput, jangan pula kata ini kerja pagi. Apa panggil guru kafah pun loh. Kalau tak panggil saja, tak cukup pesi. Tak kena panggil TMA mana ada boleh. Sekarang tak ada sore. Ustazah ada ramai, panggil lah Ustazah. Takkan tak ada korban. Ada panggil dah tahun ni? Ada dah, kita? Sebenarnya saya pun terima kasih banyak kepada guru kafah. Sebab ikut suruh. Bagus dia beli. So main suka. Tak? Cikgu kafah ni dia mudah basuh sedikit. Lah gapo. So tunggu aja dia tunggu aja.
Baik. Bagus dibuka apa? Jadi air makin lain. Oh, bolong boleh. Mana boleh saya ni? 41. 41, 41 lama, 48, 50. Toso duduk bangun dengan biji dia. Tapi hakikatnya gitu kan. Yang betul lah, tak masuk golongan tasawuf. Itu bagi nak sombong malah. Kan? Itu bagi sombong macam. Sombong nak ke mana? Itu tanda-tanda orang yang kufur dengan nikmat Allah. Aja tahu kalau. Betul tak? Kau suruh bangun lah. Sementara jadi gini, lepas tu tak ada. Biji dia. Biji tu apa lagi tu? Saya nak ada biji tu tak banyak air mati. Mana sudah pakai tu baru. Itu sehoka apa? Orang lain susah. Orang lain disabri. Setelah macam tu. Macam parah jaki tu. Orang besar. Tak ada tu. Simple dia. Relax. Saya jumpa dia dengan Datuk Nojeng atau apa Datuk ni apa dulu. Datuk Semang tu kan? Relax biasa tak ada duduk bangku, tak ada duduk ini. Abang ke badut tak kamar sampai dia badut baca. Nah, tumpak abang, tumpak. Saya pernah berurusan kan, ada duduk ni kan. Kalau kita nak bangun mana ni, orang tak ira aku tu sakit tu. Orang tak ira aku gigi gitu, dia aku tu gigi, balik aku. Itu agak. Kau sudah tengoklah. Nah, maksudnya kita buat kerja kita, biarlah kita rasa kita ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala setakat dulu sebentar, mungkin ada satu hari lebih. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Nah, kalau kita selesai kata tadi saya nak jadi pengaruh ni jadi pengaruh. Bukan pengaruh, nak jadi pengaruh. Nah, tapi ini sesuai dengan kepada saya. Cukup tinggi lah. Dulu saya rasa macam mana nak jadi cikgu. Boleh jadi cikgu. Ini macam mana nak boleh jaga kapal? Boleh jaga kapal. Mula kau tanya macam-macam. Tak apalah. Okey, seterusnya. Apa kata UBI? Saya banyak tadi dah. Apa kata UBI itu adalah kerja boleh definisikan sebagai nilai mula letak kerja. UBI kita ni adalah mula-mula tadi. Dan bagi berdasarkan prestasi sedia ada seperti mana pencapaian akademik. Mula-mula dia ada, setakat tu mula tu ni lah tak kata. Dan merujuk kepada setiap mata pelajaran kena buatlah kau. Hak lapan tadi dah. PCHI kena buat ke tak? Buat ke tak? Dia tak nak biasa tapi nak minum dulu pada dia. Okey, PCHI ni dia nilai sepanjang tahun. Dia tak ada dia ni. Tak dulu. Ada juga pasal dia tidak. Yang jadi masalah ni begini. Guru-guru pagi pun sama. Guru petang pun sama. Ialah kita mengajar dia, kita nilai dia setelah di akhir dia punya ending. Apa ending? Okey, panas bu. Dengan ayat tadi. Penghujung. Dekat-dekat hujung baru nilai. Lepas tu, puilah makan. Dia sepatutnya nilai ngomong. Esok ni lah, mana nak drama tak? Oh tak lah, banyak dia tak ngajar. Bila dia masuk kelas tu, tak tanya, ni tanya. Esok tanya, ni puluh, lusa tanya sama. Kan baca Al-Fatihah, baca, ni baca. Betul baca orang ni, betul baca ni. Bukan sementara. Baru betul dah. Nilai semua ni, kita nilai di saat akhir, maka tak sempat lah. Maka dia tak ada. Sebab, supaya saya nilai mana lah. Carilah handphone dan sebagainya, jumpa cari. Dia jadi nilai dulu. Tapi kalau banyak awal-awal, memang ready dah. Macam itu. Kita nilai berterusan. Kemudian Hani TOB ni ada kaitan dengan sekolah pagi. Tapi kita tak ada ni. TOB ditentukan berdasarkan keputusan ujian pertengahan tahun lepas. Tak ada. Kita ada akhir tahun TOB. Jadi kau jumpa tadi dia 5. Kemudian akhir tahun lepas. Betul tak tu? Ambil akhir tahun. Kemudian ujian ramalan only all the SPM, STP dan sebagainya. Atas-atas lagi. Hal ni tak ada. Judgement guru tu kau ni? Penilaian guru. Maksud penilaian guru tu ni? Hak guru agak-agak patut ke budak ni boleh setahun ni. Janganlah letak terlampau tinggi sangat.
Jangan terlampau rendah sangat. Dan sistem pendidikan baru sekarang ini dipanggil KSSR, Curriculum Standard Sekolah Rendah. KAPA pun dia ada aliran sama. Cuma curriculum KAPA ni dia tak ada baru lagi. Tapi kalau curriculum biasa di sekolah kementerian ni dia 10 tahun sekali dia buat. 10 tahun ubah. 10 tahun ubah. Kapan dah lama dah tak ubah lagi. Tak apa lagi dia tak ubah sebab dia mungkin ada kekangan dia, ada masalah dia atau dia hanya pelengkap saja tak perlu ubah lagi. Walaupun penilaian sekarang ini semuanya terletak kepada guru berdasarkan untuk pelajar, bukan berdasarkan pemeriksaan semata-mata. Sebab itulah tahap 1 sekarang ini tak ada PSO. Dah, kita dengar daripada kerajaan kan, kerajaan baru kata gitu. Tak ada PSO. Siapa yang PSO? Cikgu dia PSO itu penilaian bilik kerja. Kita ni dah ada bilik kerja sendiri. Tak payah orang lupa. Dulu kan kena waktu menunggu ni dah. Dari kita ni dah sendiri lah. Tapi walaupun kalau ibu bapa nak, kita kena ada data. Semua tadi lah. Anak abang ni sebenarnya dia markas ni. Tapi setelah abang mengajar dia markas ni dah. Ni tengok. Tunjuk. Itu sebab kena buat TOB, IKR dan sebagainya tadi. Dan tidak kita nak bayangkan. Dia tanya anak saya sekarang mana? Kita nak jawab. Anak cik ni okey. Dia kata tak okey tadi. Okey, bagus. Saya tengok tak apa nak di mana dia jauh ni. Dia jauh itu. Dia ni sebenarnya gini kita mengajar. Setelah mengajar mula di sini, kau duduk sini. Lo ni kat Allah, di mana? Saya mau gembira. Dia berkata apa lah, tengok kita kau ni. Kita buat pun. Ada nak tanya kalau saya kata dia ayat tadi? Tak faham mana? Tak? Saya boleh ada masalah. Budak cilik ni mari semua. Budak tak apa tu. Tak main sama. Tak mari semua. Abang tu nak apa? Kalau dia ada macam boleh 1 dia boleh 2. 9 hari dengan apa? Dari catatan rekod. Lepas tu nak kan? Dia dah nak kita anda ataupun tu. Bila kita tanya dia, mari dah. Bila kita ada sekali tu, dia mari sekali. Kalau mari boleh dia mari sekali. Kita tanya dia, macam mana? Mana? Kita dah boleh lah. Buat apa? Hak tu lah masalah ni. Apa anak kan masalah tu? Mana lagi so? Apa anak tu dia pandai. Mana ni? Dia pandai, dia nak ngajar. Kau tak pandai tadi, ada kaedah-kaedahnya. Boleh. Tak boleh cukup. Oh, mungkin kita mari pagi yang hari. So, tanya tak apa, tak hari. Okey, buat program lah. Ziarah kasih. Panggil bersamamu. Bersamaku dan bersamamu panggil wakil rakyat sekali. Misalnya, dilawak rumah dia. Kita ni apa? Tu. Ayo, tu. Kamu tadi kemudian, Itu telefon. Telefon dia. itu ada masak tu. Lepas tu tak jawab. Ya, belum gaji. Mana dia baca? Baca lagi. Nak baca mana dia gelau. Kalau baca ni. Dalam maksudnya dia baca tapi tak ada respon. Nah, dia tahu. Itulah kata tadi. Kita buat sesuatu dalam musyawarah kita ko bicara dengan gulai ko di rumah dia ko tanya mungkin dia gitu tak boleh juga salah satu caranya kita menguasakan kita ni siapa lah saya tak apa lah saya walaupun kita ada usaha sebenarnya ini adalah lumrah cikgu-cikgu ini tak ada tak mari hak di sekolah menengah tak ada tegur sikit aku tegur kereta saya tenggak lah kereta saya mahal dia tanya habis 50 sen dekat Amsudo lah habis banyak dia tantang di situ itu tekanan dah cabaran
apapun kita mengharapkan semua sekali itu dapat diselesaikan mengikut kapasiti masing-masing lah. Ustaz tak ada jumpa dengan penyarang kita mungkin usah panggil di supaya kau macam-macam boleh buat. Sekolah ada alternatifnya. Ada. Cubalah. Walaupun bagaimanapun kita mengharapkan hak ada. Jangan kita meletakkan hak tak ada sering hak ada tu kita buat apa. Jangan meletakkan hak tak tahu apa aja pun ni tak apa lah. Memang ada ucapan. Tak mana kita kata. Jadi dia kat lengur tengah saja. Nah, yang kita ni memang wasak depan. Buat hijau tu kan? Salah mau ada hijau, ada hijau. Ustazah tu mau online je. Baik. Jadi ITR boleh didefinisikan hasil kerja pembelajaran yang diharapkan merujuk kepada penilaian berdasarkan ujian peperiksaan akhir tahun. Hak ITR tu kita nak tengok sejauh mana kita ngajar tu berjaya tu kita. ITR tadi lah. Boleh ke doa kita buat ngajar? Kalau tak boleh juga, kita kena ubah trend kan. Mungkin kita tukar mungkin bicara dalam panitia kita untuk panitia saya buka apa. Saya usah kena ingat bahawa kita ini tidaklah pandai berlaku. Saya pun sama, saya tidak pandai berlaku. Kita tanyalah rakan-rakan kita. Mungkin dalam bab taharah tadi kita ngaji mari kan. Kita rasa betul tu. Mungkin rakan kita boleh beri kongsi lagi tambah. Ni saya nak mengajar ni, mana buku rekod bawah. Ni. Okey, kita tengok tajuk di dalam ini. Kita pun tak berapa yakin kita nak mengajar. Mula-mula memang gitu. Dah lama tak apalah kan. Mula-mula kita contohnya tajuk-tajuk tertentu kita rasa macam tak sedar. Dengan gitu pakai wajah. Bagus sekor. Kau biasa wajah gitu. Mula-mula pakai wajah. Patutnya habis masuk lah tu. Nulis bagus. Boleh pula. Bukan kalau ada Quran, bukan nulis potongan ayat. So ayat kita tulis. Maka kan nulis kat dengan 15 minit tu. Dia nyanyi 15 minit. Habis. Ini ke 13. Tidak mengajar. Sebab itulah dalam mengajar kita bukan mengajar semua sekali kita mengajar potongan ayat saja. Kalau mengajar soal ayat semua sekali, mana boleh ikut. Patut semua salin tu tak perlu salin. Walaupun kita di Kelantan ada kekangannya ialah kita tidak ada buku teks. Ada. Hak beli kita, budak ada kan? Budak kita pokok ni. Saya tu kalau bahasa tak uji pokok ni. Soalnya gitu. Sepatutnya budak tak ada buku teks, dia boleh baca. Jadi isunya kita tak ada nak minta buku, nak suruh beli buku teks. Masalah paling dua apa pula? Walau macam dalam bagi atas fikir. Bulu pun kata, kau jangan ada, kau tak beli. Payah orang kita. Tetapi negeri lain dia wajib dan dia boleh beli sebab dia ada dana. Dia ada dia panggil apa? Wan amanah. Dia boleh buka akaun amanah. Maka dia boleh beli buku teks kita pun dia boleh. Mungkin dengan melalui zakat dan sebagainya. Kata ni pakai kita cakap apa kita ni? Mana kata mana? Patut kita nulis tu deh. Patut cikgu sendiri bukan ada tak ada tengok buku. Tak ada. Mana buku kau ni? Mana dia? Okey. Jadi ustaz-ustazah kena bincang dengan guru-guru lain. Tajuk-tajuk yang nanti tak sama malu. Kalau kita malu, ingat. Kalau kita malu bertanya, sedangkan kita mendadak tu menanggung. Tak boleh masuk dengan cikgu ustazah lain dia pakar kita. Mungkin kedua, ustazah nah dia bagi ustazah. Ustazah nak ayat begini. Ustazah ni kata begini pun, dulu dia kata apa jadi ustazah Fezon. Nak kata lagu lain, saya pakar nah ya. Walaupun lah kata lagu lain pula.
Itulah penting supaya kita bicara dengan rakan-rakan lain, supaya kita tidak tersalah. Dan akhir sekalinya, saya tak payah banyak tahan ni. Senarai semo. Okey, kita tengok senarai semo sikit. Senarai semo ni ialah kenal pasti pencapaian murid TUB diambil dari peperiksaan ketahuan ni. Pagi sisa. Walau bagaimanapun 3 perkara tadi sudah memadai. Pertama sekali orang panggil apa? TUB. Apa TUB tu? Nila mula letak kerja. Nila mula letak berkah. Nak ambil mana tu tahu dah. Okey, lepas TUB ke apa? UTI. UTI tu ke apa? Jangkaan. Lepas tu dia dalam jaga-jaga tu dia beresok. Maka kita letak markah beresok sebenar. Lepas tengok dia lebih ke dia mana ni. Lepas besar lagi ke apa? UTI tu panggil ke apa? Hasil expect target result. Siapa ke tak? Tak tahu. Siapa ke tak tahu? Tak buat lagi. Mungkin tahu, mungkin tak tahu. Kalau siapa yang ngajar tahun 5 IPKK tu, tahu mereka? Tak tahu tak? Tahu ke tak? Dia boleh A ke? Dia boleh B? Tahu yang tu B mana tahu? Tak tahu. Siapa tahu? Pemeriksa didaktik tahu. Kita tak tahu tak? Tapi kita tahu dapat A. Apa yang penting di sini ialah kalau ustazah periksa, jangan periksa pakar-pakar hentam saja. Dia kena ada skema. Tahu skema? Garis skema. Garis panduan bagaimana soalan itu dijawab macam mana. Sebab itulah salah satu saya nak cerita kepada rakan-rakan yang lain dan juga yang di sini. Kelantan sebelum ada ni duduk nombor terakhir, nombor 2 selepas Sarawak dari Senarai UPKK. Oh tu orang kata tak berjaya tu. Bapa yang duduk nombor 2. Pasal esok-esok. Pakai esok kita lah. Hari ni mari besok, mari lah. Tak ada ETR, tak ada apa ni, tak ada belakang, tak ada dia punya headcount, tak ada. Sebab terjadi tu. Dan apabila esok pula, ni cerita supaya ustazah tak berlaku tahun depan. Kalau dia ajak, disuruhnya mengajar tahun 5. Dan hal lain bersyukur. Apabila mari soalan peperiksaan daripada JAKIM, mari soalan. Maka esok kita dia apa dah dulu? You right dah dulu. Skema tak ada lagi lah. You right dah, dia kira pada otak dia. Kemudian itu sudah saya tengok. Oh dia right, oh salah apa. Kadang-kadang soalan daripada JAKIM, soalan daripada kementerian pun ada. Kalau salah tu boleh markah free. Nah, sepatutnya kau tak boleh markah free. Boleh kan? Tapi kita dapat salah dia rugi dah tu markah. Sepatutnya dia boleh dia tak boleh. Sebab itulah kalau nak periksa, tengok skema tu dulu. Sebelum sampai skema tak usah periksa lagi. Kita ada tarikh. Hak nak atas JAKIM bila, hak nak wika penyelarah bila. Nak tengok pakai, oh ni saya anak expert lagi ni, mengatanya dua arah ni. Suruh rakyat ni, hak dia rakyat pasal apa tu. Yang nyanyi ni ialah pelajar. Itulah sebab menyebabkan kita yang berada di Kelantan berada di ranking yang terakhir. Tapi lain tak ada ranking. AKK ni tak berranking dah. JAKIM tak berranking. 2-3 tahun kebelakang tak ada ranking. Dulu tak. Gitu. Tetapi dari segi pencapaian, Kelantan berada nombor 2 dari segi Hokmada. Kau dapat itu nama. Lima irama, Kelantan ada nombor 2. Tapi hok nombor akhir pun Kelantan juga. Kelantan. Sumpah juga saya jaga program Jeko dulu. Ada guru-guru program Jeko dulu lah. Ada tak ada pasal sistem Singapura. Dia lapor, saya di lapor di Kuala Lumpur, ada budak-budak di negeri Kelantan 7 orang yang baca Iqra 7. Ustaz tak perasan Iqra ada berapa? Pasal ada 7 orang yang Iqra 7. Apa tu? Pasal cikgu bakal hentam dia 7 lah, dia teringat kata dia 7 sah Iqra ni. Pasal memang tanya saya.
Li, apa negeri yang mau tujuh orang kena tujuh tu? Ditanya apa? Saya mereka lah, saya sudah jawab. Sebenarnya sahabat saya negeri Islam di Mekah. Dia lebih kan? Oh ya, tujuh. Nak wayang kita ni juga pakai kuda. Sebab itulah saudara. Kalau data jangan ubah-ubah lah. Kalau boleh tu tak boleh tak? Buat tak boleh lah. Kalau boleh tak boleh. Nah, apa salahnya kalau tak boleh kita ubah. Data yang diubah-ubah. Senario di negara kita ni kerajaan boleh ubah. Tahu tak? Kerajaan ubah. Dulu UMNO ni pun data gitu. Oh ni gitu. Maaf gitu. Pasal tu mulu buat beres kamu saya. Tu mulu beres kamu saya. Padahal tak saya kota dia. Tapi ini kerajaan boleh ubah. Kalau pendidikan begitu kalau kita buat dan berubah mana nak berubah tak jadi. Pengalaman sudah ada. Nah, boleh kita tengok semua tak mana itu. Boleh. Kalau nak tak boleh, biarkan begitu. Kita buat suatu penambahbaikan. Kalau boleh, update. Nah, jangan kita tipu data. Apa kita luar dulu, dulu kita orang tahan kita apa ni tak dulu. Kau ngajar tak dulu. Payah nak jawab. Payah nak jawab dalam di akhirat pagi-pagi. Betul. Jawablah. Saya kalau dalam sistem pendidikan di jabatan pendidikan, saya memang suka berterus terang. Tak boleh saya suka. Dia ni cuma kuat. Nah, tak cuma ni dia. Kalau bu. Contoh nak tipu data. Aku nak buat cek mana? Dah ya tu mana? Dah ya. Kita bergol sekitar. Kalau tak ada sekarang, apa? Di mana? Dulu apa tak ada? Dulu. Lagi baru nak, penuh buka. Tahu dah lama rawat tapi awak tipu dia. Awak tak sedikit jumpa doktor, tak sedih makan apa. Dia makan obat kampung kudan gitu. Untuk begitu. Dan boleh. Okey. Jadi data-data guru yang berkaitan dengan pelajar-pelajar kita bawa sana. Tengok balik dah. Baik. Selesai untuk sesi ini dan sesi kedua nanti kita akan melihat dari segi tajuk dia kita hari ini sepatutnya metodologi pedagogi dan metodologi pendidikan. Saya masuk belakang dulu kan. Cuma saya nak masuknya ialah metodologi bagaimana nak mengajar Al-Quran. Kita nak masuk Al-Quran. Nak ke mana nak mengajar Quran? Jauh 5 pun Quran, jauh 4 pun Quran, jauh 2 pun Quran. Quran ni asas. Dah. Okey. Pertama kalinya ialah kita tengok silibus. Kurikulum ni kita tengok silibus. Apa dia silibus dia? Silibus ialah sukatan. Kau bahasa apa silibus? Bahasa Inggeris, sukatan bahasa Melayu. Okey, tengok sukatan dia dua. Al-Quran. Tilawah lah. Jumpa apa tu? Kalau nak ajarkan dia kena tengok ni tak? Okey, tengok. Ajar dua ke dia? Surah Al-Kafirun. Lagu mana cara nak ngajar surah Al-Kafirun? Baca. Ada surah Al-Kafirun? Ada. Okey. Surah Al-Masad. Kali boleh lupa lagi. Dia boleh. Mana surah Al-Kafirun? Ayat berapa? 1 hingga 2. Tengok. Kita bukan nak ajar semua sekali surah Al-Kafirun ada banyak. Wala ana hamidum ma abatum wala ana hamidum ma abatum.
Senang jadi tinggi, tak jadi tanah berti. Lakum dinukum wali jadi tak jumpa. Wadah amin rumah berti kata. Okey, dia nak ajar, dia ada sebuah ayat ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak. Lepas tu la a'budu ma ta'budun. Yang kita tulis belakang tu apa? Putih surah tu. Tulis waktu, bukan masuk. Batu pun dah tulis. Betul tak? Sebab kita tak ikut kaedah yang sepatutnya orang suruh ajar wajak, kita ngomong makan. Yang mana belakang dua ni. Hok mana, hok tak mana? Nah, okey. Kalau kita ngajar surah Al-Kafirun, pertama sekali, lagu mana kita nak buat? Kita mari depan. Ialah pertama sekali kita baca contoh. Nah, ataupun kita tunjuk sini. Oh, macam mana nak baca LCD Ustaz? Saya tak ada handphone, saya canggih tahun ni je. Adakah handphone lagu tu? Ada tak? Ada keluar. Ada keluar. Ada sini. Di gunung kini ya, canggih kan ni. Ada. Tapi kalau di dekat Tayapah mana boleh. Sudah ada keluar. Nah, pertama sekali tunjuk sini. Ataupun kita pasang video. Ada pada mana? Audio. Nah, baca ramai-ramai. Kalau kita jenis Ustaz Fauzi, Fauzi itu tak apa lah. Kalau saya tidak, tak tidak, ada apa itu tidak tak apa pun nanti sangat tak sedar lah kan. Kalau kita baca ramai-ramai. Dan pastikan bacaan itu siap belajar tu baca. Kena tengok selesai. Kalau tidak, dia tak ikut pun. Dia cakap dia. Tama-tama kita ngajar pun kita duduk sini. Baca. Surah Al-Kafirun. Buka Quran tu Quran ada kan? Buka Quran dia tu cari belek dia naik surah besar tengok. Kalau dia surah kecil jadi dua. Mana? Kok kita tadi tu biar semua sekali sudah selesai, baru kita mula. Nah, baca secara beramai-ramai. Lepas tu baca contoh daripada kita. Buat lagi. Kau buat lagi sekali. Kemudian bagi kumpulan. Buat dah. Dok. Kalau tidak sakit kepala lah kita, kena baca semacam. Hak ni kena baca, hak ni kena kita buat kumpulan. Ini kumpulan 1, ini kumpulan 2, ini kumpulan 3. Boleh? Setelah dia dengar belakang dia baca belakang, kumpulan 2 baca. Wah, kumpulan 2 baca Quran. Ni kumpulan contoh. Kuliah ayat kami dulu 2 ayat selesai. Kumpulan 3 pula. Hak ni baca kita dia. Nak main kita. Dulu. Habis ni habis masa 6 menit. Senang kebaik sangat dia. Tapi kalau kita guna, semua sekali kita guna suara kita letih lah. Siapa kena kulimu. Betul tak? Itu kaedah dia. Setelah kita baca kumpulan, contoh. Kita baca ramai-ramai dulu. 2 ayat saja. Contoh ni nak contoh. Kalau nak kena kajian ni, barang itu nak saya bagi tajuk lain. 1, 2, mula ramai-ramai. Kuliah ayat Kafirun ayat 1 dengan ayat 2 je. Saya tak jadi contoh ni. Sebab saya tak baca, saya baca contoh tadi kan. Ataupun ikut saya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Selesai. Subhanallah. Banyak kali tu baca 3 kali pandai lah kan. Bukan lain nak kaya pula dong. Nonton. Okey, baca. Okey, kumpulan ni pula baca. Okey, baca kumpulan ni. 2 ayat tadi. 1, 2 mula. Mana ni tak duduk mulut ni? Kita tengok.
Tak dua mulut dia. Apa kak? Tak dua mulut kak? Uzur. Ini dia. Macam tu kita tanya dia. Dia kata dok. Uzur. Tidak sakit gigi pokok kursi salah. Dia kata. Okey. Gitulah. Okey baca. 1 2 mula. Kuliah tadi. Tak boleh. Tak ingat usul. Tak ingat kan? Tak ingat surah. Tak ingat uzur. Dia tak ingat. Dia hak tak ingat dia wajib tidur. Tu boleh tak ingat semaya. Betul tak ingat semaya. Orang dia kan. Oh saya tidur. Tak apa. Dah tak ingat dah. Okey, orang ingat dah. Oh, tak uzur. Okey baca 1 2 mula. Uzur lah kau ni. Tak apalah, kira dia selesai. Oh, dia duduk kumpulan uzur ni. Sebab semalam dia kumpulan dia dah hari dia tengok dia dah. Oh, bagus ni kau. Aku bilang ni. Dia tahu diri dia. Dia membuat teori OTIN dan ITR. Okey, kumpulan 2. Okey, kumpulan 2 baca. Okey, silat. 1 2 mula. Okey, 2 kan? Masa dia baca tu tengok dia baca tu betul ke tidak. Pada keturunan dia kita nampak betul sebab Qul ya ayyuhal kafirun. Nu tu dia mati ke tak? Kalau gitu. Biasa orang baca gitu. Budak-budak lah kan orang macam gitu. Tahu tu. Tapi angkatkan bahawa dia tidak tahu. Maka pastikan jika awak tu berada di langit. Run. Biar wayak kalau kan. Matra run. Ni tak ada. Run ni kali. Orang suka dengan kita suka. Nah. Ni sebab Masih dia. Tepuk. Kecil lah. Moga mu jual itu orang. Dia tak boleh. Dia tak boleh kecil. Itu memang kuat-kuat. Tak boleh kau lah. Ya. Yang kecil tengok. Nah. Mungkin dengan kita dia tak ada. Okey, ni dengan ha ni dia nak. Ha terlega ya dah. Saya nak dia mau tak ada. Aku jadi dua kan? Ha pandai. Ha itu dia apa pagi sehari. Kali kita cakap kan. Apa dia? Kita jangan. Oh, lebih orang nak kau bisu. Berlaku lah kalau di sekolah kan. Okey, kau boleh pula. Lagu tu juga. Baca mulai bodoh. Dah situ 2 minit, sini 2 minit, habis dah 5 minit. 30 minit pun dah. Ada masa orang. Tak ada. Lepas pada kita betul kata tadi, kemudian kita bacalah berdasarkan kemampuan pelajar individu. Pilihlah mana-mana. Pilih yang mana sekali dulu. Kita jumpa yang mana sekali itu kita letak dalam kumpulan yang ada kumpulan tadi. Dia akan bikin kumpulan itu bantu kita. Dia suka lah gitu. Dia kita pula video best. Dia kata beta dia mesti kau beta kau pak beta ni lapor yang jalan. Muka baca aku beta pada ada kan. Nah, untuk dia sebab itulah kita kena beri pengiktirafan kepada pelajar yang menjadi versi kepada rakan-rakan ini. Dengan kita nak adalah kau. Dan kita nak kumpulan ni, kita nak baca ini dulu. Dia nak baca dengan ustazah. Dia dengan ustazah pula. Ada panggil kamu tadi? Versi dia lah. Oh ni baca, dia dengar, baca. Baca, ustazah semua baca. Dia marah pula guru dia. Dia rasa dia tu besar. Dia pihak. Sebab tu, tak. Maka kita suruh dia tolong ajar. Kalau tak betul, suruh betul. Awak kalau tak betul 2 ayat ni, ustazah sekeh dia. Awak. Oh, bersungguh dia. Baca, tak ada ustazah sekeh aku pula. Oh, tak bang ngomong dia. Baca, Pak. Tak, no kali jenis hak
Pak Panda tu jadi silu pada Pak Panda lah. Dah kali ni main dok lah tu. Yalah, ada hak gitu, tapi tak semua ni gitu. Ada silu-silu, ada hak boleh. Tapi asasnya saya nak ceritanya ialah kita lantik pembantu kita. Nah, kalau saya terlewat, awak tolong saya ustazah bagian ini ustaz. Dia ngomong dulu lagi. Nah, maksud dan ustazah pun sekali-sekala bolehlah tak kelak kau dia insentif karena jadi guru kecil. Jadi guru kecil. Nah, guru kecil. Maka dia pun rasa suka. Boleh ke? Itulah kaedah mengajar Al-Quran. Dan mengajar Al-Quran jangan tulis. Kita pergi mengajar tilawah gitu kan. Bapa yang nulisnya. Tak tulis kan ustaz. Tak ada buku. Bukan ada buku Quran tahu lah kan. Buku lah Quran. Betul? Buku Quran kalau tak ada tulis kita nak baca 2 ayat apa? Kalau tidak pun 2 ayat kongsi. Mudah. Ada saya jumpa dia baca Quran dengan ustaz-ustaz dia tak ada Ismail, dengan anak-anak murid dia pun tak ada Ismail bukan Quran. Nyanyolah Ustaz Zaki. Ustaz ni saya jumpa ni. Saya tak apa dia. Saya tanya pelajar, ada Ismail ke tak? Ngili berapa? Marilah kita pakaikan sana. Jangan ustaz-ustaz dia kami Ismail. Nampak macam si aku dah ustaz. Dia tak merasa. Kalau Quran yang ada terjemahan tu lain lah. Ni dia baca Quran tu, Mashaf tu. Dan dia mengatakan, ada yang mengatakan bahawa kalau kami Ismail rugi masuk. Tak ada lepas dengan kami Ismail lah ustaz. Lepas dengan dosa tu mana banyak. Tak, ajar Amir Ismail satu hal. Kita dia bila Amir Ismail kita boleh tegur ni tak sempurna lagi, tak sabar situ ni. Tak, kena sabar situ, tangan basuh dan sebagainya pun dia tegur banyak kagum. Nak boleh mengajar Quran. Dah, okey. Sebab itulah. Mana? Ada Amir Ismail. Tak ada Ismail. Ada Ismail. Pandang Amir Ismail aja. Bah, Esok kita pun tak. kalau dia tak ada Ismail dia baca Quran tu lah ke mana? Dosa betul dong. Dia bukan dia pergi kan dia tak apa. Dan kena ingat soal lagi. Orang yang ada Ismail berbanding dengan tak ada Ismail pahalanya berbeza. Baca Quran. Kita baca saja. Siapa ada Ismail dia sudah berkahnya lebih pada tak ada Ismail. Kalau baca biasa dapat berapa? 1 huruf? 10 deh. Kalau ada Ismail ada berapa? Berapa dulu? Ustaz nak kena banyak kau belajar ni berapa dia bahasa no. Berapa Ustaz? Syekh berapa Syekh? Kalau ada Ismail tak tahu juga? Hakimi? Lebih tu berapa? Lebih tu berapa? Mak? Ada ke? Ale. 10. Tak ada Ismail 10. Ada Ismail. Dia naik sedar tak lagi. 20. Mudah. Kali 2. Cek apa dia? Tak ada bayar tu. Ni? Keluar lah. 100. Ni? Mi ni pelakon sebulan lebih. Aja menanya. Mana ada dia? Okey. Kalau dia tak kira orang ini. Takkan dia ada. Handsome dia deh. Pada apa mana dia tak ada ngori dah. Ngori tu mau kita sebelum ini kan. Baik. Banyak orang belajar. Setakat saya dengar lah. Mungkin ada khilaf lah juga. Kalau ada Ismail, tak ada Ismail 10, ada Ismail 30 ataupun 50. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. 50. Baca satu huruf alif lam mim. 5 kali 3 150 dia dapat markah. Kalau baca dalam sembahyang baru 100. Dalam solat memang ada solat ada sembahyang tak bohong. Boleh saya dalam sembahyang. Waktu wajib dah, tapi nak ayat dari segi darjah.
markah dia sebegitu. Maka kembali kepada tadi, apa tak boleh dia ambil semayang? Dia nak ambil semayang. Dan dia berada dalam semayang, dia baca dapat pahala dia. Nah, maka kita semua dia ambil. Lama banget ni atas kawalan kita. Betul tak? Kalau kita tak kawal memang lambat. Kalau kita kawal, sebentar lagi. Boleh tak? Sekala-sekala budak habis semayang tak kali ngaji. Biasa lah, biasa. Biasalah, banyak sekali lah. Yang hari tu bila kita tanya ada semayang, dia kata ambil dulu. Tak apa lah. Mana kita tahu? Tak kita tak tahu. Tak apalah, maksudnya kita percaya pada dia. Ustaz ada semayang tak ada? Ya, biasa lepas solat. Dia ambil kelas tu. Mana ada semayang tu? Ada yang semaya dah lah. Gitu lah. Yang pentingnya ialah kita pastikan tanya dia ambil tak nak, dia nipu tak nipu tu cerita dia. Yang pentingnya kita pastikan dia ambil semayang dulu. Ambil semayang adalah satu pembelajaran di antara pembelajaran yang akan berlaku. Ambil semayang tu dia belajar juga. Kalau kita buat begitu sama-sama, dia dah lekat dengan kita dan kita cerita semua saya cerita kemarin ialah berlaku pentabiatan. Tahu tabiat? Tabiat murid tu kalau tak ada, dia akan ambil air semayang. Hak orang hak lagu tu beres. Hak tak tabiat tadi, hak dia sekadar ilmu. Tahu ilmu? Umur saya ngajar kemarin. Kamu ilmu? Tahu saja kalau kena baca Quran kena ada air semayang. Kau boleh tak baca tak semayang? Boleh. Boleh kan? Tapi kalau nak pegang mazhab tu, kena ada air semayang. Maka dia jadi doa dia air semayang. Sekadar pertama ilmu, kemudian amalan. Akhir sekali kita nak ialah menjadi pentabiatan dia. Tabiat dia kalau rasa tak ada semayang, rasa tak sedar aja. Ada pada orang lagi tu? Ada. Termasuk kita kan. Kita rasa tak sedar kalau tak ada semayang. Berasa kan bahasa tu sekarang ada. Kalau tak pakai duduk tu bahasa tak sedar ni. Kalau bahasa tak pakai duduk tu bahasa macam kalau tak boleh gerak-gerak dia tak pakai. Tak bawa handset. Mana? Tak bawa handset. Oh semua gitu, tapi tak bawa handset Tak bawa lagi. handset. Bawa Tak bawa duit, tak bawa pers tu lah. telefon. Kau nak kulit tu. Seolah-olah begitu lah. Kita nak ajar pelajar supaya dia menjadi pensabihan dalam air semayang dengan akhlak tersebut. Salah satu cara yang lain juga ialah kita berserah kepada diri kita. Kita juga nak jaga itu juga. Kita suruh bodoh, kita pun nak begitu juga. Supaya kita rasa macam tak pakai makeup lah. Dan puasa tak sedap di sini puasa apa je. Puasa macam pocah je. Dia pocah. Nah, baik lalu. Sebab itulah lama masuk pun. Oh tak tahan itu belajar. Boleh. Begitu juga berlakunya amali solat di surau tu. Budak tak semayang, kita nak make up belakang. Saya menjadi pentabiat atas saya tu. Kalau ni dia boleh solat, saya kata. Tak solat itu. Kau suruh make up sih. Nak klik tak ada. Klik. Klik lah. Pasal saya kata, saya cerita dia adalah pengalaman yang tak tahu orang nak bagi hidup aku ni. Kalau ni bagus lah, kalau tak make up macam ni. Make up kena pergi tadi. Nama apa sih? Tak apalah. Maksudnya bijak. Okey, kembali kepada metodologi Al-Quran tadi. Lagu mana nak ngajar Quran tadi? Jadi kita adalah satu caranya latih murid tulus dan ajar dulu murid tulus. Kita ajar dulu betul dulu jangan pandang dulu ajar. Dah, kita betul dia dulu. Panggil kata ada 3 orang panggil betul. Waktu lain tak apa. Waktu tu pun tak apa. Kemudiannya waktu tu kita ngajar. Kalau tu lain ada masa mari Zik main minta kat Ustazah. Bawa Ustazah. Oh Zik tadi Ustazah dengar sejuk mata tu Ustazah. Ustazah kata macam Zik Allah anak surga dia pun gepek lah. Tapi Ustazah rasa sikit lagi Ustazah. Nah Zik ni baca Quran sekali tapi Ustazah kata nak dengar puluk lah.
Oh dia baca. Tapi dia kena betul sih. Kita betul. Oh ni mau betul. Esok boleh buat murid terus. Maka dia akan betul. Itu kita bawa dia letak dalam kumpulan yang kita bagi tadi. Dia akan baca betul. Ulai tu kok tahu betul. Itu ayat tu. Zik, ayat kau rakan-rakan Zik tu kalau tak betul ulai. Baca tak betul lagi ni. Salah ajar ni. Dia akan ayat. Bodoh tu dia bagus mana. Kita ajar 3 kali tak sih kita. Tapi bodoh tu kan gitu. Kita ada pengalaman belakang kan? Baik, setelah dia ajar belakang tadi, kita pun buat penilaian balik. Kita ngajar, bodoh tu ngajar, buat dalam kumpulan, buat individu. Dan kaedah mengajar juga ialah kalau katakan budak jerua, memanglah surahnya Al-Kafiru, tapi dia tak kenal apa guru. Betul tak? Budak ni boleh ngakak-ngakak. Ngakak-ngakak Iqra. Ambil buku Iqra tu pula. Betul dia. Setakat dah lah. Cuma setengah jam. Dah sawan. Betul tak? Dua orang. Esok orang pula. Pak kita ngajar lama mana kita ngajar? Setahun. Dia kata kalau setahun 2 orang. Lebih pada dah. Lebih pada dah. Betul Iqra dia tu. Kalau dia boleh Iqra, maka dia akan boleh baca Al-Quran. Kaedah ngajar Iqra pula ialah jangan semua sekali buku Iqra ni salah baca belakang. Baca depan ni, tengah ni, tepuk-tepuk gitu dah. Dia maknanya dia boleh. Kalau baca belakang ni dia boring. Tak Quran tidak gitu. Quran kena baca belakang Iqra tu. Kalau dia boleh Iqra 5, insya-Allah dia sudah boleh baca Quran. Iqra tu kita contoh Iqra 4. Baca rata, baca tengah, baca bawah, baca. Boleh. Oh, boleh. Oh, sedap dia pun. Sasa, alih sasa. Oh, merah macam. Alih. Belek untuk lagi. Alih pun. Rajin dia mari. Tapi kalau nak kita kata, tak habis motor ni tak habis motor kat kanon. Sini dulu lah. Jangan kita dulu ngaji dulu. Kenapa? Ayah saya dia kata, tak kanon. Baca lagi. Oh, lagi tak. Tapi kalau tak kenal dia bukan kayak kena bodoh. Nah, maka dia ada semangat. Buat kita dah ada. Tak ada baca Iqra lagi. Macam ni. Okey, tak apalah. Kalau lah mengajar Iqra dan akan dipanggilnya untuk mengajarkan kisah solat dan sebagainya, ada kait-kait dengan kan. Maka begitulah kaidahnya. Kalau mengajar mereka pun begitu juga. Dah. Mengajar mereka tadi ngajar Quran, dia salah buat Quran. Katakan ngajar mereka. Ngajar mereka sama juga kita bui isi. Bui ke kumpulan ni sarah, kepada kumpulan ni sarah, kepada kumpulan ni sarah. Ni, contoh saya bak mari wajib kan. Wayak syarat mari wajib ni wayak kumpulan ni. Ni pula pergi wayak kumpulan ni. Ni wayak pula. Ambil sah ya. Contoh ambak mari wajib ada berapa sebab mari? 5 sebab. Ni bisa, ni sah, ni pakai musi. Dalam kumpulan ni pergi wayak sebab mana wajib? Hei, ni pula bagi. Ni pas, ni boleh bagi. Bila dah? Misalnya dah. Gitu. Barulah kita tutup sakit mulut. Untuk kerja banyak ni mulut lah. Betul? Dia tu. Latih 4 orang 5 orang ni pergi sembuh. Lepas tu, kalau malah tinggi juga, malah kita kan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, ketiga kita ada. Kita tulis sini. Sebab orang wajib 1. Okey, sekarang ini kita buat kereta api. Dia pun bukan tak. Ni bukan atau ni bukan jalan. Baca sini so. Kereta api sana pula. So. Nak marilah, tolong kalau main lagi ni. Betul tak? Tak tahan yang salah sama saya ni. Bobek depan. Nak dia dua ada. Nah, kita buat aktiviti. Itu dipanggil PA 21, pengajian abad ke-21. Nah, dan kita juga pengajian abad 21 ni ustazah bui kepada pelajar, royak kepada pelajar
Kalau kedua jadi tak campur. Tapi kalau kita buat jadi bui traffic light. Tahu traffic light? Ada berapa warna traffic light? 3. Sama warna atas sekali. Mego. Yang kedua? Kuning. Yang keempat hijau. Yang ketiga hijaunya. Baik. Kalau hijau, okey. Contoh saya dengan ni. Faham ke tak? Dia akak hijau. Ada setengah akak mego. Cek tak benar. Kalau akak kuning, sedang-sedang. Maka kalau kita buat lagu tu budak mungkin akak. Dia suka cakap nak akak semacam saya. Dia baik tak? Tentang mego. Tak? Barunya sedang aja. Orang ngajar itu lah pada ni. Tak mengajar dalam guru adalah sebagai fasilitator saja sekali. Tapi bagi murid yang murid dah kalau tahun ni mengajar. Kalau pergi kat universiti macam tak ni kan, kat universiti, kat sekolah menengah, kat tanah, sesuai sangat. Kalau dia dua main traffic light tadi tak, hanya dah akak ijaz macam tu. Dah tak apa-apa kan? Jadi tu, satu menggunakan traffic light, tengok mengajar dia akak. Boleh kau buat traffic light gitu? Boleh. 3 warna tu boleh semua budak buat? Suka orang boleh buat gitu. Kalah sikit kan? Ambil LED kau untuk buat traffic light di sekolah. Ataupun kita klik buat sendiri bisa tau kan? Boleh buat sendiri. Dia kalau buat banyak. Boleh buat ni sampai 3 kan? Dia nak buat langkah dia agak-agak. Letak je lah. Ataupun masa batas ekstrim kau ada ni ke batas ekstrim ni? Lana, boleh ekstrim dia dulu. Hari ni saya belanja baru boleh alarm. Ekstrim hok mahal sekali, 50 sen. Ekstrim pun ada. Wih terbilang saja. Maka dia akan boleh. Satu kaedah tadi ialah letak di tanda dia jalan satu kumpulan ataupun hak ni baca hak lain lah. Hak ni baca boleh juga. Dan satu lagi kumpulan ramai-ramai lagi, kumpulan ni baca sini, kumpulan ni baca sini. Dia gerak budak tu tadi tertib. Betul tak? Dia tidak duduk moyok pun ni enggak alu lah. Dia pagi tak ada. Kalau nulis dia kata. Kita je tu nulis tu. Lah. Dan sebenarnya kan nak buat masuk lah sikit. Dalam orang sudah. Ustaz nak video kita lain. Itu yang salah. Sebab tu tulis ayat banyak-banyak. Masa ngajar 2 ayat. Tengok ambil itu. Tak? Okey. Ada nak nanya? Ada 5 minit lagi. Mari saya berbeza lagi. Ada nak tanya metodologi pendidikan yang kaedah mengajar. Sebab saya percaya kalau pernah memasuki institusi pendidikan, dia akan ajar macam ni. Tetapi kalau tak pernah, melalui penglihatan dan pengalaman saja. Ada nak tanya kau? Ada? Mana nak tanya? Ada? Kalau salah sengaja payah pemuda. Ada tikanya payah, ada tikanya nego. Nah, kena ikut muda. Kena ikut buku. Oh, kena ikut muda. Muda kat main lah. Dia ada ikut dia. Kalau ikut silibus sangatlah. Oh, kalau pada orang ni memang saya mungkin ni. Punya tapi ni orang pada ni. Bagai tu aku tu tak kenal. Lewatan, mana di situ lah. Oh my, paling penting. Kaedah lain pula. Ustaz dah tulis di sini, di kertas ni, buat apa tu kan? Oh, kau suka lah cak tu. Kalau kita guru besar. No, mana guru besar apa sana ni? Saya ngajar boh. Raca, no kita mesti jawab. Raca, ni ha, okey, jawab katakan raca. No, untuk tu mega. Untuk tu mega, kita apa? Oh, raca kalau dia raca, dia suka main. Ustaz saya tu kata saya. Nak kira lah kan. Pada kalau bersama ni kita macam mana? Mengajar, oh. Pembelajaran. Dua kata. Besar. Microsoft nama. Ya. Boleh kalau kalau budak orang pandang ngajar gini kau okey. Bukan pandang lah bawa tu lah. Yang nombor 3, nombor 4 kena main baik pandang. Main pun biar berinian.
Nah, saya masa saya ngajar dulu, saya pernah ngajar mau, saya lama ngajar kalau nengok gini ya, Joko, tajuk gitu. Kalau nengok, kalau rendah tak ada. Saya masuk sekolah rendah 2 bulan, tak nak agak. Hujan ni dah. Tak nak agak. Kita biasa nak terima dan pak kita lihat. Masuk sekolah rendah tu. Orang tua kata tak setuju, mana Ustaz? Kalau Ustaz ni ada gini-gini dah lah. Tak apalah, saya nak ngajar kalau rendah. Ngajar kalau rendah. 2 bulan itu dah pening kan gitu. Pasal kalau rendah, tak boleh berhenti mulut ni. Betul tak? Boleh kau berhenti? Tak boleh cuma berhenti sebentar. Oh, malah you. Maka saya melihat budak yang ada masalah tadi, kita bawa bilik ekor, bilik muzik. Ada tu sekolah-sekolah ada, tika ada, ada. Dia suka duduk cokoh, dia suka duduk dalam bilik si cucuk tak apa dia. Ngaji dah ada tidur. Pada di rumah aku lain. 4 orang, 5 orang jangan ngaji kelas pemulihan saya ngajar. 4-5 orang lain tu. Oh enggak. Duduk dia gitu ya di sini. Saya memikirkan bahawa lebih baik dia duduk dengar saya walaupun dia tak ambil perhatian lah, satu hari dia teringat, oh lagu ni cara Ismail. Oh lagu ni sirah ni. Saya anggap gitu. Dan satu ketika saya menganggarkan bahawa inilah murid-murid yang diberi anugerah kepada kita mencari makan kerana ada murid itu. Dah, bolehlah kata kerana ada apa? Kerana murid itu kan tak ada murid dari mana? Biarlah kurang kau yang buat kau. Oh, bukan faham kau ini. Bukan nak sejuk. Hasil daripada adanya ni. Saya ni duduk di jabatan. Sawah di jabatan hasilnya ada ustazah. Kalau apa tak ada pun dia duduk. Saya ni kerja dengan kementerian pendidikan apa saya sawah dia duduk sini. Sebab ada enti semua ni dah boleh duduk. Ustazah ni ustaz juga boleh kerja ni kerana budak tu. Dapat hasil pendapatan dari makan kerana budak tu. Sebab apa kita tak memberi layanan sepatutnya kerana dia. Sebab dia yang memberi hasil kepada kita. Begitu juga budak cacat. Ni ada cacat dia tu lah. Berapa orang jadi pengarah ni. Guru ni. Tak. Hasil daripada cacat. Oh, Tuhan buat molek dia. Kan tak cacat dah kalau mana. Komen lah. Pakai tahu tak ada guru kapal jadi guru kementerian lah. Lagu mana? Yakin bahagia kapal dia lah. Kau kena ikut lah. Faham tak ni lagu mana? Tuhan buat komen lah kedua. Maka kita impaklah sepatutnya berdasarkan kita dapat sesuatunya adalah kerana adanya pelajar. Walaupun dalam keadaan rasanya suka dan rasanya tak suka. Kadang-kadang kita rasa suka kerana memenuhi hati kita. Kadang-kadang hak tak suka itu adalah lebih baik daripada hak kita suka. Kadang-kadang kita kata comel, sebenarnya tak comel. Saya buat comel dah. Betul tak? Kita kata jom, ada ini kuat. Nampak jom, tipu kata darah itu. Tapi kalau tak jom, nama boyong, oh baik lah ni. Tak? Jadi sekarang itu sajalah peringatan kepada kita. Kurus tengah itu. Kita maaf nanti kita berdiri tepat pada waktunya. Nah, dan rakan-rakan GPA guru kapal. Sekarang itu sajalah yang boleh saya kongsi ya untuk head count. Ada punya PUB tadi dan juga metodologi pendidikan kerana kita tidak ada ruang masa. Dan selepas ini kita akan buat briefing bagaimana kita nak mengajar. Boleh? Saya koyak dah dulu tadi. Dan saya akan bagi tajuk-tajuk yang sesuai supaya kita bincang dalam kumpulan dan berlatih cara mengajar. Sebab ustaz tak ada pengalaman lagi bagi itu. Nah, boleh? Saya tengok ni ada sini aktif lah. Jangan boleh buat disuruh. Patut jadi murid lah. Yang patut jadi dia cek juga. Dan okey. Jadi sekali itu saja. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ghazali bin Matai.